Ini pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang saya rasa Anda cari-cari dan Anda tak pernah jumpa. Tapi kalau lepas Anda jumpa, Anda pasti nak share. Saya jamin Anda akan share. Ini semua ada kaitan dengan pendedahan daripada SPRM juga Anwar Ibrahim berkaitan dengan pemberian kontrak berbilion ringgit kepada menantu dan bekas Perdana Menteri oleh bekas Perdana Menteri. Oleh sebab itulah, kita masih menunggu laporan terkini daripada SPRM. Namun, pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini terus membuat satu lagi lembaran baru dalam naratif yang sedang berjalan aktif di luar sana. Anwar kata, jangan ingat boleh guna kuasa untuk kayakan anak atau menantu. Wow, ini perlu kembali semula kepada semua pemimpin yang ada di Malaysia, termasuklah Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya mohon Anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Menurut Anwar Ibrahim, mereka yang memegang kuasa tidak seharusnya merasakan boleh menggunakan kedudukan untuk memberi manfaat atau kelebihan kepada ahli keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan menantunya yang dikaitkan dengan pemberian kontrak kerajaan wajar dilihat sebagai satu pengajaran. Jahat tak jahat, kena tunggu laporanlah. Saya tak fikir akan heboh macam ni kalau tak benar. Mesti ada juga kebenarannya, kata Anwar Ibrahim. Wah, ya kan, betul jugalah seperti pepatah Melayu kata, tak akan bergoyang pokok kalau tidak ada angin. Cuma seperti yang Anwar kata, jahat tak jahat, kena tunggu laporan. Saya tak fikir akan heboh macam ini kalau tak benar. Mesti ada juga kebenarannya, kata Anwar Ibrahim. Sejauh mana beliau terlibat, saya tidak tahu, kata Anwar. Siasatan kena dilakukan. Tujuan kita nak hentikan siapa saja yang jadi Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Jangan anggap itu tempat untuk kayakan anak menantu, katanya ketika ditemui selepas Majlis Pelancaran Skim Keselamatan Sosial Suruh Rumah Tangga dan Karnival Kerjaya My Future Jobs 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, terdapat laporan mendakwa Muhyiddin terlibat dalam pemberian kontrak sistem imigresen bersepadu nasional NIISE dan Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Syarikat yang dimaksudkan ialah Unit IRIS Corp Berhad IRS Information Technology Systems dan Berhad yang memperoleh kontrak RM1.12 bilion untuk projek NIISE daripada Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2022. Muhyiddin bagaimanapun menafikannya dan menyifatkannya tuduhan berniat jahat. Saudara-saudara, memang ini satu pendedahan yang paling hangat sedang diperdebatkan di luar sana oleh semua netizen, bahkan pemerhati politik dan peminat-peminat politik. Ada yang menganggap ianya sebagai satu fitnah, ada juga yang menganggap ianya sebagai satu serangan, dan ada juga yang menganggap seperti yang dikatakan Anwar Ibrahim tadi, jahat tak jahat, kena tunggu juga laporan. Dan mereka kata, tidak akan bergoyang pokok kalau tidak ada angin. Seperti Anwar kata, saya tak fikir akan heboh macam ini kalau tak benar. Mesti ada juga kebenaran, kata Anwar. Kita berpisah lagi untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya, sejak akhir-akhir ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada saja tangkapan demi tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Yang mengejutkan pada hari ini apabila SPRM menahan alias menangkap beberapa individu, 6 orang individu yang ditahan kerana rasuah RM10.8 juta. Yang menariknya saudara, ini mengaitkan, ini ada kaitan dengan umrah. Bayangkan, sanggupnya
Orang-orang gila macam ini memberi rasuah ada kaitan dengan agama. Sanggup mereka merasuah untuk mengaut keuntungan semata-mata mahu kaya yang ada kaitan pula dengan umrah. Mereka ini macam lintah daratan pada pendapat saya. Ikuti terus ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ini persoalan besar. Patutlah tiket penerbangan umrah mahal. 6 suspek ditahan SPRM rasuah RM 10,8 juta. Wah, ini bukan satu nilai yang kecil. Ini satu nilai yang amat besar dan mengejutkan kita. Bongkar sindiket rasuah pengagihan kota tiket penerbangan umrah membabitkan nilai RM 10,8 juta. Itu antara kerjayaan terbaru SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mengesan aktiviti sindiket meningkatkan atau menentukan pengagihan kota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah kononnya berbentuk komisen. Menurut sumber, 6 individu iaitu pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan di 6 syarikat ditahan SPRM dalam operasi khas di 4 negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Keenam suspek berusia antara 34 hingga 55 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang semalam. Sumber berkata sebuah syarikat dilantik sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara RM50 sehingga RM250 bagi setiap kota tiket jemaah umrah. Bayaran ini bagi memastikan agensi umrah mendapat kota tempat duduk dan dalam setiap penerbangan dijadualkan. Sindiket ini dipercayai sudah menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2018 lagi. Dikatakan sebanyak 216.000 tiket diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah 10,8 juta katanya. Tambah sumber berkenan, baru-baru ini timbul isu berhubung kenaikan harga tiket penerbangan bagi mengerjakan umrah kerana terdapat sindiket yang memonopoli kota tiket dan penjualan tiket dengan harga yang tinggi. Agensi-agensi pelancongan umrah terpaksa membayar kos tambahan berbentuk rasuah ini bagi memastikan kota jemaah mereka mendapat tempat duduk penerbangan. Ini adalah antara faktor kenapa harga tiket penerbangan umrah tinggi katanya. Susulan itu, ke-6 suspek kini ditahan reman selama 4 hingga 10 hari bermula 10 hingga 13 Februari bagi siasatan lanjut. Magistrate Irza Zulaika Rohainuddin membenarkan permohonan tersebut selepas pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini.